Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabda hazal majlis biqiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Barisan ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan kepada kita berada pada malam ini di rumah Allah. Bersama-sama kita melaksanakan perintah Allah, solat fardu maghrib berjamaah. Dan kita mengambil kesempatan antara ruang masa maghrib dan isyak untuk kita berada sama-sama di dalam majlis ilmu. Bagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, kelebihan kita berada di dalam majlis ilmu ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan kita berusaha bersungguh-sungguh, susah payah kita untuk hadir, duduk berada dalam majlis ilmu ini. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, Allah mempermudahkan jalan kita untuk menuju masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah malam ini kita sama-sama sambung kembali kuliah kita, dan mungkin ini last lah sebelum kita tangguh Ramadan. Bulan depan dah Ramadan. Ya, baru 2 kali kuliah dah tangguh dah. Ya, bulan depan Ramadan. Jadi mungkin lepas raya lah. Raya pun tak tahulah bila. Ya. InsyaAllah malam ni kita sambung hadis yang ketiga tuan-tuan. Ya, 40 hadis bala bencana, ya, di sebalik hikmah di sebalik musibah. Baik, hadis yang ketiga pada malam ini tajuknya iaitu semakin besar ujian maka semakin besar ganjarannya. Ya. Hadis-hadis yang kita bincangkan dalam kitab ini semuanya hadis yang berkaitan tentang ujian dan musibah daripada Allah Ta'ala. Jadi ada musibah, bukan ada. Musibah yang Allah beri kepada kita, ujian yang Allah beri kepada kita ini, semakin besar ujian itu, maka besarlah ganjaran yang Allah Ta'ala bagi apabila kita
melalui ujian musibah itu dengan penuh kesabaran, dengan redha atas setiap ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak bincangkan malam ini. Baik, hadisnya, bismillahirrahmanirrahim, an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna izamal jaza ma'a izamil bala wa inna allaha iza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhata. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, sesungguhnya besarnya balasan bagi seseorang itu bergantung kepada besarnya ujian yang menimpa dirinya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengasihi sesuatu kaum, nescaya dia akan memberikan ujian kepada mereka. Sesiapa yang redha, maka baginya keredaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sesiapa yang tidak redha, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuan-tuan, besar atau kecilnya ujian atau sesuatu musibah yang melanda seseorang itu tak sama kayu pengukurnya. Ya. Kalaupun kita nak kata si A, musibah ujian dia kematian ahli keluarga, si B juga kematian ahli keluarga, C pula juga kematian ahli keluarga, ujian dia. Tapi mungkin tak sama dari segi berat besarnya ujian itu, walaupun semuanya diuji dengan kematian ahli keluarga. Mungkin si A yang meninggal tu siapa? Yang meninggal itu ialah ayahnya yang merupakan ketua keluarga, yang bekerja, isteri tidak bekerja, anak-anak semua kecil-kecil lagi. Jadi yang ditinggalkan isteri, anak-anak pasti akan merasa berat. Redha tetap redha sebab ketentuan Allah meninggal. Tapi mungkin beratnya kerana yang pergi, yang meninggal itu ialah ketua keluarga. Hilang sumber orang yang mencari pendapatan. Isteri pula perlu bekerja keras mencari pekerjaan. Anak-anak pula masih kecil. Ya. Tidak akan sama barangkali. Mungkin si B pula juga sama, diuji oleh Allah Ta'ala, meninggal ahli keluarga. Mungkin meninggal ahli keluarga juga ayahnya. Ayah meninggal. Namun ketika itu anak-anak dah besar. Mungkin anak-anaknya semua dah bekerja barangkali. Anak-anak dah bekerja. Ibu tidak bekerja tetapi anak-anaknya bekerja. Maka meninggalnya ayah itu ujian berat juga pada mereka. Tetapi tidaklah barangkali seberat yang dirasa oleh si A tadi. Kenapa? Kerana mungkin sekurang-kurangnya anak-anaknya tadi dah besar, sudah bekerja, sudah boleh bantu ibunya untuk meneruskan kehidupan. Ya. Mungkin sisi juga diuji oleh Allah Ta'ala, kematian ahli keluarga. Yang meninggalnya siapa? Yang meninggalnya isteri. Suaminya gagah lagi, muda lagi. Mungkin suami tak rasa berat. Suami kata tak apalah, yang pergilah. Akan ada yang mengganti nanti. Ya. Tiga-tiga diuji dengan ujian kematian. Tetapi yang ini mungkin rasa tak ada apalah. Yang ini rasa berat, mungkin tak seberat yang A. Yang A berat mungkin kerana siapa nak bantu nak cari pendapatan.
Itu. Berat ataupun tidak bergantung kepada siapa yang menanggung ujian tersebut. Ya. Sama juga macam sakit, mungkin tak sama. Ya. Sakit, si A sakit juga, si B pun sakit, C pun sakit. Ya. A ni sakit, mungkin sakit yang sikit, demam-demam sikit. Ya. Duduk rehat sehari dua kat rumah, kebahlah demam. Si B sakit juga, tapi sakitnya perlu mendapatkan rawatan susulan. Setiap bulan perlu pergi hospital. Kalau terputus je bekalan ubat, akan ada masalah pada kesihatan dia. Ya. C pun sakit. C sakit langsung terlantar, tak boleh bangun. Ya. Terpaksa orang papa, terpaksa orang bantu dia. Jadi semuanya sakit. Tetapi sakitnya berbeza-beza tanggungannya. Ada yang ringan rasanya, ada yang rasa berat. Mungkin pada pandangan kita, kita kata alah sikit aja sakit tu. Tapi pada pandangannya dia rasa berat. Ya, kerana sakit ini tak boleh nak diterjemah dengan kata-kata. Sebab tu skala sakit ni kita tak boleh nak cakap macam mana sakitnya. Sakit, ialah macam mana sakitnya? Sakitlah. Ya. Hanya orang tu je rasa sakit macam mana. Zahirnya kita kata sikit aja, tetapi hakikatnya apa yang dirasui terlalu berat dan besar. Jadi Nabi SAW sebut, semakin besarnya ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, maka di hujungnya nanti ada ganjaran yang besar juga menanti untuk kita. Sebab itu kita harus meyakini dan mengimani tuan-tuan dalam hati bahawa setiap ujian Allah Ta'ala itu bukan saja-saja Allah hantar. Baik ujian itu berbentuk kesakitan, baik ujian itu berbentuk kehilangan, baik ujian itu berbentuk kemiskinan, baik ujian itu berbentuk kehinaan, apa juga ujian yang Allah beri kepada kita, semuanya itu sebenarnya ada ganjaran di hujungnya. Sebab nama pun ujian. Macam kita periksa. Okey, ini periksa. Siapa dapat nombor 1, cikgu bagi hadiah. Ini periksa SPM ni, siapa cemerlang, dapat banyak straight A, kita bagi dia anugerah pelajar cemerlang. Ya. Nama pun periksa, nama pun ujian. Yakinlah pasti setiap ujian itu di ujungnya nanti akan ada ganjaran. Namun ganjaran itu perlukan satu syarat. Nak dapat ganjaran itu, bila kita sakit, kita diuji, musibah, perlukan syarat. Bagaimana yang disebut oleh hadis Nabi ini tadi, apa syaratnya? Yang pertama iaitu kita hendaklah redha. Tuan-tuan, redha. Yang kedua, sudah pastilah sabar atas ujian Allah Ta'ala. Jadi nak capai tahap redha dan sabar ini bukan semudah kita bercakap dengan lidah, tuan-tuan. Sabarlah, insya-Allah tak lama lagi baiklah tu. Engkau cakap senanglah, aku yang tanggung sakit ni. Ya. Dah macam-macam ubat dah aku makan, dah macam-macam doktor aku jumpa, tak baik-baik juga. Kalau macam ni mati je lah lagi senang. Sehingga ada mungkin yang berputus asa dengan rahmat Allah. Ya Allah, kalau macam ni lah gayanya, ya Allah, kau cabutlah nyawa aku, ya Allah. Aku tak sanggup lagi dah. Ya. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Ya. Pintu doa kepada Allah Ta'ala sentiasa terbuka. Tak pernah Allah kata, kalau sakit teruk sangat ni dah tak boleh berdoa dah. Tak boleh doa. Selagi ada hayat kita, teruskan berdoa. Usaha-usahalah. Doa jangan tinggal. Ya. Ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak lain, ini tidak bukan. Dia nak menguji kita setakat mana kita ini
mampu ataupun tidak. Dan Allah Ta'ala mengetahui hamba-Nya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan hamba-hambanya melainkan apa yang termampu baginya. Cuma kita je rasa berat. Kita rasa berat mungkin kerana kita tak letak adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama-sama dengan kita dalam menghadapi ujian dan musibah Allah Ta'ala. Jadi kalau kita letakkan Allah bersama-sama dengan kita, kita akan sentiasa berlapang dada, redha. Ya. Inilah Allah Ta'ala dah bagi pada aku. Ya. 60 tahun aku hidup sihat, tak pernah sakit. Aku tak syukur pun pada Allah Ta'ala. Apalah sangat Allah nak uji aku sakit sikit. Ya. Apalah sangat Allah nak uji aku sakit sikit. Nikmatnya banyak dah Allah Ta'ala bagi pada aku. Allah ambil sikit nikmat, sakit, aku redha lah. Sememangnya hidup kita ini pun sampai masa menghadap Allah Ta'ala juga. Ya, kalau ada sifat itu dalam diri kita, insya-Allah kita dapatlah ganjaran yang besar tu tuan-tuan. Ya. Baik tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, saya ambil dari hadis yang lain ya. Sebut asyaddun nasu bala, orang yang paling berat menerima ujian siapa tuan-tuan? Orang yang paling berat menerima ujian ni siapa? Tak lain dan tak bukan ialah al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Ya, kemudian orang yang sepertinya lah, maknanya orang yang menghadapi ujian selepas itulah. Nabi ni ujian dia lagi berat daripada kita. Ujian yang Nabi lalu 2 kali ganda daripada kita orang manusia biasa. Satu ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menziarahi Nabi. Nabi dalam keadaan sakit, demam. Ya. Kemudian dia pegang dahi Nabi. Panas. Dia kata, "Ya Rasulullah, bersangatan ni panas demam kamu ini." Ya. Maka Nabi kata, apa yang aku lalui ini, kalau sakit atau demam yang aku lalui ini, ialah berkali ganda daripada manusia biasa rasa dan lalui. Kalau kita lalui demam, sakit, kita rasa dah sakit dah sebenarnya. Kita rasa dah tak tahan dah. Nabi jika sakit, demam, lebih lagi rasanya berbanding yang kita lalui. Sebab para anbiya ujiannya lagi besar daripada kita. Kemudian apa Nabi sebut? Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinuhu fa in kana dinuhu salaban ishtadda bala'uhu. Diuji seseorang itu berdasarkan bagaimana kekuatan agamanya. Ala hasbi dinuhu. Setakat mana kekuatan agama dia, keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Ya. Fa in kana dinuhu salaban, kalau keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuat, lagi besar ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan uji kepada kita. Ishtadda bala'uhu, lagi dahsyat ujiannya. Lagi kita beriman kepada Allah Ta'ala, lagi Allah uji. Sebab itu ujian itu berdasarkan setakat mana tahap keimanan kita. Lagi besar, lagi besarlah ujian. Kalau sekiranya wa in kana fi dinihi riqatun, kalau kekuatan agama kita itu lemah, tak kuat, keimanan kita tak kuat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ubtuliya ala hasbi dinihi fama yabrahul bala'u bil abdi. Ya. Maka ujiannya mengikut kadar kekuatan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Tapi janganlah pula kita meletakkan, oh kalau macam tu tak payahlah kita beriman sangat kuat-kuat, sebab nanti ujian lagi besar.
Kita kena fikir pula yang lebihnya, sebaliknya. Jangan fikir macam tu. Memang Nabi sebut ujian itu setakat mana besarnya keimanan kita. Lagi kuat keimanan kita, lagi besar ujiannya. Jangan kita baca kalau macam tu tak payahlah kita kuat-kuat sangat beriman kepada Allah, sebab ujiannya besar. Kita baca macam ni tuan-tuan. Lagi besar ujian Allah, lagi besar ganjaran Allah. Baca macam tu. Baca sifirnya macam tu. Sifir ujiannya kita masukkan dalam diri kita. Lagi besar ujian Allah, maka lagi besarlah ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Lagi besar keimanan kita kepada Allah, lagi besarlah ujian Allah kepada kita. Dan lagi besar ujian Allah kepada kita, maka lagi banyaklah ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Jadi kita mestilah berfikiran macam itu bila menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta fayatrukuhu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atu. Nabi kata sampai ke peringkat Allah uji satu ujian yang dahsyat, dia sabar, dia redha, Allah bagi dia ganjaran, dalam masa yang sama hapusnya dosa dia, sampai ke peringkat kalau boleh biarlah dia berjalan di atas muka bumi Allah Ta'ala itu dalam keadaan tak ada dosa dah. Sebab apa? Sebab dia dah lepas dah ujian Allah. Aku uji macam ni, dia redha, dia sabar. Aku uji macam tu, dia redha, dia sabar. Ya. Sebab tu pada bulan yang lalu kita sebut sakit ini penghapus dosa. Bila kita sabar, kita redha, dosa kita terhapus. Maka secara tak langsung apabila kita diuji oleh Allah Ta'ala, maka mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan itulah yang dikehendaki sebagai penyudahnya. Sehingga yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atu. Dia berjalan atas muka bumi tak ada dosa. Sebab sudah dihapuskan, diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan pengampunan melalui musibah-musibah ujian yang kita lalui dengan syarat kita sabar. Kita sabar. Baik, kita tengok huraian hadis. Hadis ini menunjukkan bahawa ganjaran pahala dan nikmat di akhirat akan bertambah mengikut banyaknya ujian dan musibah yang diterima ketika di dunia. Dan banyaknya ujian dan musibah yang diterima di dunia ini, tengok juga bagaimana persepsi kita menerima ujian dan musibah itu. Ada kalanya kita menerima dengan tenang. Mula-mula saja. Mula-mula. Tak apalah. Sakit sikit je. Hari pertama sakit. Masuk dah 15 hari, udah 2 minggu sakit. Dia dah mula dah. Takkanlah seminggu tak hilang-hilang sakit lagi. Dia dah mula dah. Ya. Dah 2-3 hari makan ubat, jumpa doktor, tak hilang-hilang juga, tak kebah-kebah juga. Masuk seminggu, makin rasa makin kuat pula lagi. Masuk 2 minggu, tak juga hilang-hilang rasa sakit, demam ni. Dia mula dah hilang pertimbangan. Mula-mula dia terima, tak apalah, sakit sikit je. Lama-lama tu. Sebab tu tengok bagaimana penerimaan kita dengan ujian dan musibah Allah Ta'ala itu. Kalau kita terima dengan tenang, dengan redha, mudah-mudahan besarlah ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu kita kena bersangka baik, tuan-tuan. Bersangka baik dengan qada dan qadar ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita mencerca qada dan qadar ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita tak tahu apa yang Allah sembunyikan hikmah dia. Kita tak tahu apa yang Allah sembunyikan hikmahnya. Dengan sakit itu, rupanya hikmahnya nak ampunkan dosa kita, nak sucikan diri kita. Rupanya dengan sakit itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mentakarrubkan lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak tahu. Ya.
Tuan-tuan, apa tanda-tanda Allah Ta'ala mengambil perhatian kepada kita dan mengambil ataupun Allah Ta'ala memberi kasih sayang kepada kita? Apa tanda-tanda? Ni tengok tuan. Ya, yang pertama dia kata Allah akan beri kesedihan kepada kita. Takkanlah tanda Allah sayang, Allah bagi kesedihan. Itu yang kita tak tahu. Sebab kita pandang negatif dengan ketentuan Allah. Asal saja benda yang kita rasa tak seronok pada kita, kesedihan, mana ada yang seronok? Tak kira lah sedih sebab apa pun. Ya. Allah akan beri kesedihan ke. Apa kita nak kata dengan Allah bagi sedih itu tanda Allah sayang kepada kita? Apabila Allah bagi kesedihan, sebenarnya Allah nak supaya kita ini selalu menyebut namanya. Bila kita sedih ni, apa yang kita buat, tuan-tuan? Kita sedih buat apa? Luah perasaan. Tulis kat Facebook. Hari ni bad mood, tension, sedih, macam-macam. Apa yang kita dapat? Up dalam status WhatsApp kan. Hari ni down. Hari ni rasa dunia dah gelap. Hari ni dah rasa tak ada siapa yang boleh tolong aku dah. Aku dah fed up dah hari ni. Kita lupa bila kita dirundung kesedihan. Allah nak aku bagi kamu kesedihan supaya kamu koreksi diri, balik semula kepada aku. Ingat, aku ada dengan kamu ni. Fa inni qarib. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba aku bertanya kepada aku, kamu katakan aku ni dekat dengan mereka. Allah ni dekat dengan kita. Bila Allah ni dekat dengan kita, kenapa kita tak luahkan kepada Allah Ta'ala? Doa, ya Allah, hatiku hari ini rasa resah gelisah, dirundung kesedihan. Berikan kekuatan semangat kepada aku, ya Allah. Ujian yang aku lalui ini terlalu berat. Aku tahu ada sesuatu yang Engkau ingin berikan kepada aku. Berikan kekuatan, keimanan kepada aku untuk terima ujian ini, ujian kesedihan. Itu Allah bagi kesedihan. Tujuannya apa? Supaya kita ni sebutlah nama Allah Ta'ala. Sambil-sambil sedih kita menung, ya Allah, apa salah aku, ya Allah. Kita balik kepada Allah Ta'ala. Aku tahu Engkau uji aku ni pasti ada sesuatu yang Engkau nak tegur pada aku. Engkau nak ketuk pintu hati aku. Jadi Allah hantar kesedihan supaya Allah nak kita menyebut namanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi sakit. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila kamu sakit, dialah yang menyembuh. Ini Allah Taala yang menyembuhkan, ya. Kenapa pula tanda Allah sayang? Allah bagi sakit supaya apabila kamu sakit, kamu mohon penyembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita begitu tu supaya kita balik kepada Allah Taala. Supaya kita mohon kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tanda Allah sayang, Allah bagi uji kita dengan kesusahan. Susah. Tak kiralah susah kehidupan kita, hartanya tak banyak, ya, kesempitan hidup, susah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Asal kita rasa susah. Ya. Tujuannya apa? Agar kita belajar rasa bersyukur dan redha kepada Allah Ta'ala. Ya. Kita rasa kita susah. Tapi bila kita bersyukur, kita akan tengok, Allah, aku ni macam ni je. Tengok saudara-saudaraku di Palestin, di Syria, makan mereka pun tak tentu lagi. Kita susah-susah kita, masih ada lagi bantuan. Masih ada lagi makanan. Mereka terpaksa kutip sisa-sisa makanan. Tujuan aku
uji kamu dengan kesusahan supaya terdetik dalam hati kamu, mudah-mudahan aku jadilah hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang keempat, apa tanda Allah sayang? Allah uji kita dengan kehilangan. Hilang tak mesti, mungkin hilang harta benda barangkali. Ya. Balik masjid tengok handphone tak jumpa. Jenuh cari situ tak jumpa. Ya. Cicir tengah jalan kot barangkali bang. Tu mana nak dibuatnya? Kalau cicir tengah jalan, takkan nak cari daripada jalan, daripada masjid ni sampai ke rumah nak cari. Hilang. Dah. Mungkin Allah nak uji kita dengan kehilangan itu supaya apa? Supaya kita minta Allah kurniakan yang lebih baik daripada apa yang hilang. Tuan-tuan, bila hilang ni kadang-kadang barangkali dia membabitkan barang, atau kadang-kadang nyawa lah, kehilangan orang tersayang dan sebagainya. Kalau barang, kadang-kadang kita leka dengan barang tu. Ya. Ada handphone, kamu leka dengan handphone. Sembahyang pun malas. Dalam masjid pun sibuk main handphone lagi. Ada, tengah main. Orang sibuk ngaji, kau pun sibuk handphone lagi, contohnya. Handphone sesaja. Sampai nak sembahyang, dah Allahu Akbar pun duk. Kejap-kejap nak sembahyang. Allah hilangkan. Hilang. Tujuan dia apa? Supaya kita sudah tidak rasa sesuatu lah dengan perkara-perkara dunia ni. Sebab kita sibuk aja dengan itu. Jadi Allah uji hilang. Itu contoh tuan-tuan. Ya. Jadi bila hilang, kita minta dengan harapan hilang, kita manusia ni minta sesuatu yang lebih baik daripada apa yang hilang tu. Ya. Kemudian yang kelima, Allah uji kita dengan kemiskinan supaya apa? Supaya kita rasa kecukupan. Kita rasa kepada Allah Ta'ala, tak apalah, yang ada ni pun memadai lah. Ya, memadai. Asal boleh makan sekadarnya, pakai sekadarnya, dah ada rasa kecukupan di situ. Ya, dan yang keenam, ya, tanda Allah sayang, kadang-kadang Allah bagi kehinaan. Ya, mungkin orang tak suka kita, orang jauh diri kepada kita. Ya. Maka kita rasa terasing dengan orang. Apa salah aku? Orang tak nak jumpa dengan aku, padahal aku tak ada buat salah. Tujuan dia apa? Tujuannya supaya kita minta kemuliaan kepada Allah Ta'ala. Tak apalah, aku bukanlah siapa-siapa di kalangan manusia ni. Mereka tak pandang pun aku, mereka tak mau pun bergaul dengan aku. Tak apalah, biarlah aku mulia di sisimu ya Allah. Biarlah aku ni ada harga di sisimu ya Allah. Gitu. Itulah tuan-tuan tanda-tandanya Allah sayang kepada kita. Jadi bila Allah hantar kesedihan, Allah hantar kehilangan, Allah hantar kesakitan, Allah hantar kemiskinan, Allah hantar kehinaan, ingat, pandanglah positif benda itu. Kerana ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Kita balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kita pergi balik huraian hadis. Jika bala bertambah, ganjaran pahala akan turut bertambah. Jika bala itu sedikit, maka ganjaran pahala pun sedikit. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya ganjaran itu mengikut kadar kesabarannya. Ikutlah. Macam kita periksa lah tuan-tuan. Kalau kamu dapat straight A, dapatlah anugerah pelajar cemerlang. Kalau kamu dapat A-nya 10, B-nya 3, C-nya 2, E-nya 3, dia tak adalah dapat cemerlang. Mungkinlah dapat anugerah sagu hati je kot barangkali. Ya.
Ujian kita pun gitulah. Setakat mana kadar kesabaran kita. Lagi kuat kita sabar, lagi tinggilah ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa kurniaan Allah Subhanahu wa taala sangat besar kepada hamba-hambanya. Seandainya Allah memberikan ujian berbentuk bala kepada seseorang hambanya, maka Allah bakal mengurniakan ganjaran yang besar kepada hamba tersebut jika dia redha atas ujian yang diterima. Kalau kita redha, insya-Allah besar ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menerangkan bahawa ujian yang menimpa seseorang hamba itu sebagai bukti dan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Ingat, ujian kita ini tak lain dan tak bukan, itulah bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Tapi ingat, sentiasalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita terlupa, kita lalai, kita leka, ya, maka datanglah ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang melanda harta kita, ujian yang melanda keluarga kita, ujian yang melanda orang sekeliling kita, apa juga ujian yang kita rasakan berat kita nak tanggung, maka pandanglah bahawa ujian itu tanda Allah Taala memberi perhatian kasih sayang kepada kita. Maknanya Allah tengok kita, Allah pandang kita. Tapi berapa ramai orang yang apabila diuji dia sabar? Tak ramai. Ya. Hanya segelintir saja yang betul-betul sabar dengan ujian yang Allah Taala berikan. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala telah menguji para nabi dan rasulnya serta para walinya yang terpilih. Nabi-nabi dah lalui dah ujian yang dahsyat, tuan-tuan. Dia, para rasul ada 25 orang rasul. Daripada 25 orang rasul, 5 dari mereka ialah rasul ulul azmi, iaitu orang nabi yang rasul yang menerima ujian yang cukup dahsyat berbanding rasul-rasul yang lain. Mereka dah lalui. Rasulullah SAW sudah pastilah berbagai-bagai ujian yang dilalui. Baginda nak berdakwah di Taif tidak diterima, dilempar dengan batu, berdarah, sehingga datang pertolongan malaikat nak bantu. Nabi kata tak perlu. Kalaupun mereka tidak beriman, aku doakan mudah-mudahan anak-anak keturunan mereka selepas ini beriman kepada Allah Taala. Nabi Nuh alaihissalam antara Rasul Ulul Azmi. Apa ujiannya? Dakwahnya bukan kata tak ramai yang terima. Tuan-tuan, Nabi Nuh berdakwah. Falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun tolak 50. Maknanya 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Yang menerima dakwahnya sekira-kira 80 orang sahaja. Tuan-tuan, kalau saya ngajar malam ni nak menyampaikan ilmu, yang datangnya 3 orang, rasa-rasa macam ni, tuan-tuan? Udahlah 3 orang, satu duduk sana, satu duduk sana. Contoh, tak adalah ngata siapa-siapa ni. Udah duduk sana, seorang keluar pergi tandai. Seorang dengarlah kejap. Lepas tu tidur. Yang seorang lagi duduk steady. Harap seorang je. Tu pun habis kuliah, faham ke apa yang saya ngajar tadi? Minta maaf Ustaz, saya tak berapa dengar sebenarnya. Haram, hafal pun tak ada. Rasa-rasa saya nak datang nak ngajar lagi agak-agak. Sakit hati, tuan-tuan. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, 80 orang saja yang ikut beriman pada Allah Ta'ala. Bukan sekadar itu, bahkan isteri dan anak dia tak beriman, tak ikut apa yang dia bawa. Lagi dahsyat ujian dia. Kita ni sikit je ujian. Ya. Ini pun kira ramai lah ni. Okey lah.
InsyaAllah jangan risau, saya datang nanti kuliah. Ya. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasul Ulul Azmi. Apa ujiannya? Ujiannya pun juga dahsyat. Dibakar oleh Raja Namrud dalam api yang menyala kerana menyampaikan dakwah Islam. Ialah kita kata, alah itu Nabi Ustaz. Jangan nak samakan kita manusia biasa. Nabi memanglah dia hebat. Tuan-tuan, walaupun Nabi adalah Nabi dan Rasul, dia adalah manusia. Dia bukannya malaikat. Dia tetap manusia macam kita. Makan, minum, ada perasaan, ada sedih, ada gembira. Sama macam kita. Dan tujuan Nabi ni apa? Tujuan Nabi dan Rasul ialah untuk diikuti oleh kita, umatnya. Nabi boleh sabar, Rasul boleh sabar, maka kita sebagai umatnya, kita kena ikut jalan yang dirintis oleh Rasul. Sabar atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim AS. Allah uji lagi, datangkan perintah sembelih anak. Sembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Aku mimpi aku menyembelih kamu wahai Ismail. Apa pandangan kamu? Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, jalankan perintah Allah Taala. Nak sembelih anak. Tapi dia lalui ikut perintah Allah Taala, maka Allah gantikan dengan kibas. Itu ujian-ujian yang dilalui oleh para rasul. Kita merintis jalan yang sama. Kalau rasul ni, andai katalah rasul ni tak ada ujian, sebab dia rasul, dia duduk relax, duduk atas singgasana. Pasal apa? Dia rasul, mana boleh diuji, mana boleh dia ni. Kita ni apa panduan yang kita ada? Maka rasul lah panduan kita. Rasul bersabar, walaupun dibaling batu, ujiannya dahsyat, berdarah-darah, kita kena sabar. Apalah sangat ujian kita pada hari ini. Ya. Baik. Berbeza daripada tanggapan setengah golongan jahil yang mengatakan bahawa ujian yang menimpa seseorang itu merupakan tanda kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya. Tak. Itu bagi orang jahil, tuan-tuan. Bagi orang jahil, dia akan fikir sakit ni tak adanya lah kata Allah sayang. Kalau Allah sayang, takkanlah Allah bagi sakit pada kita. Ini orang yang jahil. Ya? Sebab dia nampak sakit tu sakit. Dia tak nampak kenapa Allah bagi sakit. Ya? Orang jahil tak akan nampak. Sebab tu kalau orang yang beriman, dia akan nampak bahawa bila Allah uji dengan kesakitan, itu tandanya Allah sayang. Allah nak kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini juga membuktikan bahawa apabila seseorang mukmin itu redha dengan sesuatu bala yang menimpa dirinya, nescaya Allah redha kepadanya. Bila kita redha dengan ujian Allah Taala, nescaya Allah juga akan redha dan terima kita atas kesabaran dan yang kita lalui, tuan-tuan. Allah sebutkan satu firman dia dalam Al-Quran, hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman dan digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat dahsyat. Bila kita diuji, tuan-tuan, keimanan kita akan tercabar. Ada kalanya kita kuat iman kita, ada kalanya kita dah tak mampu, tuan-tuan. Iman kita akan tercabar dengan ujian Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena didik hati dan jiwa kita bahawa ini Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap bersama-sama kita, Allah uji kita dan Allah tetap bersama-sama dengan kita. Jadi jangan la takhaf wa la tahzan. Jangan kita rasa bimbang dan jangan kita rasa takut. Namun jika seseorang mukmin itu berasa kecewa dan marah terhadap musibah yang menimpanya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala murka dan tidak redha kepadanya. Kalau sekiranya kita rasa kecewa dan marah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, aku rajin datang masjid, sakit. Orang yang tak pernah datang masjid, tak ada pun sakit, elok je main apa ni, sana ke sini,
Aku yang rajin datang masjid ni diuji macam-macam pula. Patutnya aku yang datang masjid ni Allah pilih. Kesihatannya terjaga, sihat walafiat, tak ada sakit. Ini yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, ini yang sihat. Oh, ya. Pergi kedai nombor ekor, ulang alik, beli nombor, relax je. Jumpa kita, mana je pergi klinik? Apa? Itulah macam ni lah, tak sihat. Kau mana? Relax, biasalah beli nombor ekor ni, baru balik beli nombor ekor ni. Ya, jadi itu adalah penerimaan kita terhadap ujian Allah Ta'ala. Jadi kita redha dan kita tabah, ya tuan-tuan. Ya. Memanglah bercakap itu semudah untuk bercakap. Tetapi apa lagi yang boleh kita katakan? Itulah juga. Ya. Kalau kita ziarah orang sakit pun, itulah juga ungkapan yang kita nak cakap. Sabar Haji, saya faham. Ya. Haji dah tanggung derita sakit ni lama dah. Ya. Mudah-mudahan saya doakan Haji cepat sembuh. Jangan risau. Udah hentikanlah kamu nak ngamburkan benda-benda macam tu ke aku. Aku dah 5 tahun dah sakit ni terlantar, tak adanya sihatnya. Usahlah kamu kata macam-macam, kata ni nak sembuh lah. Penyakit ni doktor dah khabar, tak ada ubat dah. Tunggu masa je aku nak mati ni. Habis apa lagi kita nak kata? Kita tetap khabar, sabar atas ujian. Atau takkan kita nak khabar? Haji doa je lah cepat mati, sudahlah. Doa je, minta kepada Allah cepat mati, sudah. Takkan nak khabar begitu kan? Jadi dia kata, engkau ni agak-agak lah, paling-paling tidak doa lah untuk aku sihat. Engkau khabar kata apa ini, buat apa? Itu kalau kita khabar yang dia elok, dia katanya macam-macam. Jadi tugas kita macam mana pun kita kena cakap sabar dan redha atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ganjaran yang besar menanti kita di akhirat kelak. Wallahu alam tuan-tuan. Sekadar itu kudah kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita bincangkan. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita sambunglah lepas habis puasa nantilah, Raya Raya nantilah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahil alamin. Ditangguh dengan tasbih farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.